Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Okey, apa khabar hari ini? Juga harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan masih lagi ada semangat untuk belajar di rumah. Okey, hari ini kita akan dalam tajuk sejarah tahun 6, kita akan membincangkan kegiatan ekonomi negara. Okey, kegiatan ekonomi negara. Dan di akhir video ini cikgu mengharapkan agar adik-adik dapat menyatakan sumbangan sektor pelancongan kepada kemakmuran negara. Artinya pada hari ini kita akan perbincangan kita ini menjurus kepada pelancongan, sektor pelancongan. Okey, sektor pelancongan ini menyumbang juga kepada ekonomi negara kita. Okey, kita teruskan. Okey, sektor pelancongan merupakan sumber ekonomi negara ya. Jadi cikgu rasa adik-adik pun tahu negara kita ini setiap tahun menerima jutaan pelancong daripada luar dan dalam negara kita sendiri. Jadi ini adalah sektor pelancongan ini adalah dapat menjana ekonomi kepada negara kita. Okey. Keindahan seni bina tradisional. Okey. Keindahan seni bina tradisional yang terdapat di negara kita berjaya menarik kedatangan pelancong. Okey, seni bina banyak dia punya tarikan, antaranya seni bina tradisional. Yang keduanya ialah terdapat juga binaan tinggalan penjajah yang masih kekal sehingga hari ini. Keistimewaan ini menjadi warisan sejarah berharga dalam sektor pelancongan. Okey. Terusnya kita tengok. Ini adalah antara beberapa contoh yang ada di negara kita yang menyebabkan pelancong datang ke negara kita, iaitu Istana Kenangan Kuala Kangsar Perak. Okey. Seterusnya ada di Sarawak, Fort Margherita di Kuching, Sarawak. Okey. Seterusnya ada rumah tradisional Melaka. Okey. Keindahan rumah tradisional ini salah satu tarikanlah, sebab di negara lain tidak ada. Di negara kita, khususnya di Melaka, ada rumah tradisional yang menjadi tarikan pelancong. Okey, seterusnya negara kita juga menjadi destinasi pilihan pelancong kerana keharmonian dan sikap ramah mesra rakyat Malaysia. Okey. Para pelancong gemar menyaksikan keunikan budaya dan dapat menikmati pelbagai makanan tempatan. Okey, kita bersyukur di negara kita ini terdapat banyak etnik suku etnik di negara kita ini. Dan dengan kepelbagaian etnik ini juga telah mempelbagaikan budaya pun pelbagai, dan ini menjadi tarikan pelancongan. Okey. Jadi bila budaya lain, makanan pun lain, pelbagai jenis makanan yang terdapat di negara kita. Okey. Kalau kaum Melayu ada nasi lemaknya. Okey, pelbagai. Jadi ini adalah salah satu tarikan pelancongan. Okey, seterusnya ialah keindahan alam sekitar. Okey. Di negara kita turut menjadi tarikan pelancong. Banyak tempat menarik dan bersejarah dapat dilawati. Okey, pelbagai. Kita ada laut, di pantai, kita ada tanah tinggi. Okey. Di tempat kita sendiri ini pun adalah tarikan pelancongan. Okey. Pantai alam semula jadi kita bersyukurlah dengan keindahan alam sekitar ini, maka pelancong akan datang untuk melawat, melihat sendiri apa yang terdapat di negara kita. Okey. Seterusnya ialah
Negara kita juga menjadi tarikan pelancong kerana cuaca beriklim panas dan lembap. Ingat ya, iklim di negara kita panas dan lembap. Okey, di negara kita tiadalah salji dan sebagainya kan, bukan 4 musim, tapi kita ada cuaca yang tersendiri iaitu beriklim panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi mereka ingin menikmati pelbagai jenis pelancong ini, dia datang untuk menikmati pelbagai jenis buah bermusim seperti durian, manggis, rambutan. Okey. Konsep pelancongan ini dikenali sebagai ini pengetahuan kita lah pada hari ini, iaitu agro pelancongan ataupun pelancongan berasaskan pertanian. Okey. Orang datang sebab mau makan durian, sebab di tempat dorang durian tidak ada. Okey, bagi pelancong yang ingin merasai cara hidup sebenar rakyat Malaysia pula, okey, ada pelancong yang mau dia mau menikmati cara hidup di negara kita ini. Diorang memilih penginapan berkonsepkan inap desa. Mungkin keluarga murid-murid ada yang mengusahakan inap desa, ataupun selalu dipanggil inap desa ini dipanggil homestay ya, homestay. Jadi ini secara tidak langsung memberikan pendapatan yang lumayan lah kepada rakyat kita, penduduk negara kita yang mengambil peluang. Okey, seterusnya adik-adik, ini bobohan ya, gambar bobohan tempatan. Okey, bobohan tempatan ini sangat menarik lah. Okey, di negara kita sejak dia ada tumbuh subur dan menghasilkan buah-buah yang macam ini. Okey, kemudian gambar yang satu lagi itu adalah rumah homestay ataupun rumah inap desa. Okey, seterusnya kejayaan penganjuran sukan. Sukan tadi sudah kita bercerita tentang pelancongan berasaskan pertanian ataupun agro pelancongan kan. Kemudian kita ada bercerita tentang warisan sejarah. Jadi sekarang kita lihat pula pelancongan berdasarkan ataupun sukan, berteraskan sukan. Okey. Kejayaan penganjuran sukan bertaraf dunia telah mengundang kehadiran pelancong ke Malaysia. Okey, contoh ada beberapa contoh di sini, iaitu Formula One. Okey, di Sepang satu ketika dahulu lah. Litua di Langkawi, kemudian Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition ataupun kena sebut 5. Okey, iaitu dia punya acara dalam ini ialah seperti mempamerkan sistem pertahanan darat, laut dan udara negara-negara luar yang mengambil bahagian. Okey. Penganjuran sukan dan pameran antarabangsa ini telah menjanah pendapatan dan mengharumkan nama negara. Okey, kita lihat lagi. Dan ini perlombaan di Litar Sepang, gambar pertama. Yang di tengah-tengah itu ialah Litua di Langkawi. Okey. Itu ataupun satu sukan berbasikal lah. Kemudian yang popular di Langkawi juga ialah pameran 5. Okey. Seterusnya, kehadiran pelancong ke negara kita telah membantu perkembangan ekonomi negara. Pelbagai kempen diadakan bagi menarik minat pelancong ke negara kita. Seperti kempen Tahun Melawat Malaysia yang bermula 1990 lagi. Okay, menjelang 2020 tahun lepas ya, Malaysia menyasarkan kehadiran seramai 36 juta pelancong. Cikgu tidak pasti tercapai ke tidak sebab negara kita sejak tahun 2020 ini berhadapan dengan pandemik yang menyebabkan sekatan terhadap pelancongan lah. Okay, kita harap keadaan segera pulih seperti sedia kala supaya pelancong boleh datang dan negara kita dapat menjana ekonomi yang lumayan daripada pelancongan ini. Okey, secara tidak langsung permintaan terhadap kediaman ini boleh menguntungkan rakyat lah. Bila pelancong ni datang, dia perlu kediaman dan rakyat boleh
menjadi usahawan homestay ataupun inap desa, pengangkutan dan cenderamata, dan menambahkan pendapatan negara. Okey. Ini adalah beberapa gambar lah kempen dan kita punya aktiviti pelancongan. Okey, adik-adik, cikgu rasa bincangan kita pada hari ini cukup sampai sini saja. Jadi cikgu harap perbincangan ini memberikan satu manfaat kepada adik-adik, mengetahui tentang sektor pelancongan yang dapat menyumbang kepada ekonomi negara kita. Okey, selepas ini cikgu akan bagikan latihan dan kamu cuba jawab dengan baik. Okey, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.